Yaitu kerana kecenderungan kita ini untuk hidup senang, sonok kesenangan, kan? Kadang-kadang kita hilang pertimbangan antara nafsu dengan akal. Nak mewah, nak seronok, happy, tak nak tension, tak nak susah-susah. Sedangkan Allah bagi kaedah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap yang susah itu ada penghujungnya yang senang. Mesti lalui kesusahan ini. Even Nabi, tak ada seorang Nabi pun yang hidup senang lena. Baca daripada Nabi Adam. Orang kata ada Nabi Sulaiman, dia nak boleh jadi macam itu, susah dia pun. Dia boleh conquer tu alam ni, susah dia sebelum itu. Sebab tu kata Nabi, asyaddan nasi bala'un al-anbiya, sehebat-hebat yang diuji oleh Allah kepada para rasul, para anbiya, summa amsal. Kemudian orang-orang yang mengikuti rasul-rasul ini, mereka ni akan diuji dengan begitu ujian yang cukup besar. Tiba-tiba kita ambil jalan mudah, senang. Itu yang kita melakukan banyak dosa kerana kita mengikuti hawa nafsu. Kemudian seterusnya, kita sentiasa melanggar normal-normal apapun norm-norm yang Allah berikan ini dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita mengikuti syaitan ini. Itu yang antaranya, kerana kita terlalu banyak sangat menuruti hawa nafsu kita ini, kan? Maka sebab itulah kita ingatkan kepada nafsu yang Allah marah itu, innan nafsa ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah ini, nafsu yang paling rendah ini, dia menyuruh kita membuat kemaksiatan yang terlalu. Suka buat jahat. Itu di antara apa? Di antara perkara-perkara yang penting dalam ibadah, dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah nota ni tuan-tuan. Nanti saya akan bagi kat tuan-tuan kita. Dekat sekarang, kalau bagi sekarang tuan-tuan tengok kat sini, saya cakap seorang-seorang. Sebab tu saya tidak beri. Dan tuan-tuan insya-Allah paling kita bagi nota nanti. Kat tuan-tuan. Okey. Kita dah bincang dulu. Syarat bertaubat dulu, berhenti, menyesal, berazam. Itu syarat dia. Cuma saya nak ceritakan di sini, apa dia tanda-tanda taubat kita diterima ataupun ditolak. Kita lama dah bertaubat, tapi apa tanda-tanda taubat kita ini diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita akan jumpa hadisnya sebenarnya tuan-tuan. Cuma saya bagi clue dulu. Dia bagi dia punya ini supaya kita kita dapat tengok dulu bagaimana taubat ini, ya. Saya nak reserve kat itu dulu. Taubat diterima atau tidak diterima kita ini. Kita baca ayat ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Apa makna tuan-tuan? Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua sekali. Wahai orang-orang yang beriman. Tak pilih kita nak taubat benda yang besar je. Dosa kecil kita tak nak taubat. Semua dosa yang kata dosa kecil sampai dosa besar mesti bertaubat semua sekali. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa makna taubat? Taubat ni maknanya daripada perkataan bahasa Arabnya taba. Kembali. Kita nak kembali kepada Allah. Kita tak nak barang banyak kita bawa. Kita nak mendaki gunung. Kita tak nak bawa barang di atas di badan kita banyak. Kita kena release, kita kena buang. Buang ini namanya buang dosa. Kita nak bertemu dengan Allah ni dulu supaya malaikat sambut roh kita. Seperti mana malaikat buat rehearsal nak sambut roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi dalam keadaan ni tak ada langsung bak harta, tak ada masalah Nabi. Bak dakwah, dia dah clear dah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dia dah beres. Dia tidak ada hutang dia dengan manusia, dengan Allah. Maka dia pergi dalam keadaan cukup sebenarnya. Kita nak pergi ni dah dosa kita sendiri banyak. Dosa kita sendiri banyak. Maka sebab itu ulama mengatakan kita kena reducekan beban-beban kita ini, iaitu dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kata Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah semua sekali jenis-jenis dosa ini. Wahai orang-orang yang beriman, moga-moga-mogahan kamu berjaya. Kamu boleh kebahagiaan. Kenapa kita cek pada kita tak bahagia, tuan-tuan? Tak ada ketenangan. Keluh kesah kita. Ayat ini menjawab persoalan. Kerana kita banyak dosa. Kenapa anak-anak kita susah, tuan-tuan, menjadi fitnah? Kerana kita banyak dosa. Kenapa jiran-jiran kita dapat jiran-jiran tak baik, jiran? Kerana kita banyak dosa. Semua baik kembali kepada persoalan dosa yang kita lalui. Kerana kita tengok orang, kita rasa sakit hati. Kita tengok orang, kita dah prejudice. Kita dah sangka buruk. Macam mana kita nak ada ketenangan? Maka sebab itu Islam suruh clearkan,
Kalau kita bertaubat kembali kepada Allah, itu pun Allah gunakan perkataan la'allakum. La'allakum maknanya mudah-mudahan kamu bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat kebahagiaan, beroleh kebahagiaan. Tuflihun, hayya 'alal falah, berjaya. Kita tengok orang yang berjaya, tokoh-tokoh yang sebagainya. Bagaimana kejayaan? Kejayaan yang sebenarnya ialah kerana mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak versi yang lain Allah kata, wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Maka sebab itu dalam kaedah ini Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tuan-tuan, syarat taubat ni ditambah satu lagi, you kena istighfar dan taubat. Banyak kan astaghfirullahalazim, Allahumma ighfirli zunubi wa zunubi wa zunuba abaina, yang ustaz kita baca. Dia mentionkan satu persatu. Istighfar kemudian bertaubat. Apa bezanya? Bertaubat ni setengah ulama kata you kena solat sunat taubat. Dia ada kelas kat itu, boleh solat. Tapi kalau bertaubat tak solat sunat boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Cuma ulama memberikan kaedah ni kerana khilaf ini. Dia nak ambil istighfaru rabbakum wa tubu. Apa beza istighfar dengan taubat? Istighfar itu perkara yang pertama, mesti astaghfirullahalazim. Once kita dah rasa kita bersalah, astaghfirullahalazim, sampai hati aku buat astaghfirullahalazim, silap aku. Itu pertama mesti keluarkan benda perkataan itu. Aku bertaubat, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Lepas tu bertaubat. Taubat ni baru masuk yang kategori yang 3 tadi. Berhenti berazam dan menyesal. Istighfar mesti. Istighfar inilah yang Nabi 70 kali itu. Perkataan astagfirullah itu Nabi itu 70 kali sehari semalam. Kita yang tu paling lekeh 5 kali. 5 kali 5, 25 kali je sehari semalam. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali je. Kalau 5 kali makmum dah tension dah imam baca Al-Quran. Kalau kita kaji, dia baca 5 kali. Kalau 5 kali baru ni 25. Nabi 70 kali dalam satu hadis lain 100 kali ke atas. Itu yang astaghfirullahalazim. Yang bertaubat itu taubat itu Nabi dia tak ada, dia tak buat benda-benda tu. Pasal Nabi masuk. Tapi astagfirullah itu Nabi nak ajarkan kita, astagfirullah kita tak mampu, bagaimana kita nak bertaubat? Saudara, banyakkan lidah kita, basahkan lidah kita dengan astagfirullahalazim. Minimanya 70 paling tidak sama dengan Nabi. Paling tidak sama dengan Nabi lah 70 kali. Carilah masa mana-mana tuan-tuan. Gunalah tasbih, tuan-tuan nak guna tasbih, gunalah tuan-tuan. Nak guna yang terak tu gunalah tuan-tuan. Yang penting adalah, tapi bukan figure tu sangat, jumlah tu sangat tuan-tuan. Tapi poinnya supaya kita berfokus. Itu sebenarnya orang kadang dia ada tasbih kan. Dia ada. Supaya berfokus. Kalau tak ada langsung susah juga. Kita ni manusia. Yang lain kita bilang, goli kita bilang, saham kita bilang, kita pakai kalkulator. Tapi kenapa istighfar kita tak guna? Nampak tuan-tuan? Gunalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih faham kata Nabi tentang dunia kamu, teknologi. Kamu ada biji tasbih, kamu guna tasbih. Kamu ada yang bagi apa nama dia? Yang stewardess dia guna kerang-kerang Asia kan. Jalan dulu dah ada berapa banyak. Itu guna. Cuma janganlah sampai ganggu orang lain. Ni dia